Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali kita dalam slot bersama unit bimbingan dan kaunseling sempena program orientasi tingkatan 1 SMK Kemenak Bintulu, Sarawak. Jadi selamat datang kepada semua pelajar tingkatan 1 SMK Kemenak 2021. Baiklah, apa yang kita akan lihat dalam slot bersama unit bimbingan dan kaunseling ini? Ada 4 perkara. Okey, yang pertama, kenali guru bimbingan dan kaunseling anda. Yang kedua, perkhidmatan unit bimbingan dan kaunseling. Yang ketiga, tata cara menetapkan temu janji sesi kaunseling. Dan yang keempat, program anjuran unit bimbingan dan kaunseling. Okey, itu yang kita akan kongsikan sepanjang slot bersama unit bimbingan dan kaunseling. Yang pertama hari ini adalah kenali guru bimbingan dan kaunseling anda. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Nampak tu 4 orang guru bimbingan dan kaunseling, semua guru perempuan ya. Okey. Guru bimbingan dan kaunseling yang pertama pada hari ini yang kita nak perkenalkan adalah Cikgu Nur Asmoni binti Abu Bakar yang juga dikenali sebagai Cikgu Mun atau Cikgu Asmoni. Nampak tu. Okey, itu adalah Cikgu Asmoni. Yang kedua cikgu siapa pula? Ni dia. Cikgu Hafizah Munirah binti Ayub atau nama panggilannya Cikgu Munirah. Manis orangnya ya. Manakala yang ketiga adalah Cikgu Siti Azma Midah binti Jahnes. Nampak tu berwarna purple gitu. Ada nilai penyayang. Okey, pelajar boleh panggil beliau sebagai Cikgu Azma ataupun Cikgu Azma Midah. Okey. Tak lain dan tak bukan saya lah kan. Okey, Cikgu Nur Arani binti Musa atau panggilan pelajar boleh panggil Cikgu Arani ya. Dan untuk pengetahuan semua, pengurusan perkhidmatan kami bermula jam 8 pagi hingga 2 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat. Dan sekiranya pelajar ingin membuat temu janji, sesi kaunseling, nak berbincang apa-apa ke, nak dapatkan panduan, bimbingan daripada kami, rujuklah kami 4 orang ini tadi. Okey? Tadi dah kenalkan guru bimbingan dan kaunseling. Sekarang kita melihat apa perkhidmatan unit bimbingan dan kaunseling ada kan? Kita tengok satu persatu. Okey, perkhidmatan di bawah unit bimbingan dan kaunseling merangkumi 3 perkara. Okey, yang ini adalah yang utama. Yang pertama adalah perkhidmatan sesi bimbingan dan kaunseling individu. Bila disebut individu adalah secara satu orang sahaja. Okey, untuk bersemuka dengan kami. Yang kedua adalah perkhidmatan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok. Okey, bila disebut kelompok maksudnya lebih daripada seorang, iaitu 2 hingga ke 10 orang dalam satu kelompok. Tapi apabila kita kelompokkan, maksudnya dia membawa satu isu yang sama. Misalnya 5 orang pelajar daripada kelas 1B misalnya hadir berjumpa kami untuk mengupas ataupun membincangkan tentang cara belajar berkesan. Jadi kami akan membuat perkhidmatan tersebut kepada pelajar. Dan yang ketiga, perkhidmatan sesi konsultasi keibubapaan. Okey, bila disebut keibubapaan, that's mean ibu bapa kepada pelajar akan hadir ke sekolah dan bersama dengan unit bimbingan dan kaunseling untuk membincangkan tentang isu yang dihadapi oleh anak dia. Pelajar, jangan buat masalah dekat sekolah. Nanti tak pasal-pasal ibu bapa hadir ke sekolah tau. Okey?
Dan yang seterusnya, tata cara menetapkan temu janji sesi kaunseling. Pelajar tak dibenarkan hadir ke bilik kaunseling tanpa temu janji tau. Nanti cikgu mata pelajaran kamu marah. Kamu saja-saja cari alasan untuk turun. Jadi ditetapkan temu janji dulu. Boleh? Caranya? Okey, cara untuk menetapkan temu janji adalah di mana yang pertama, jumpa atau hubungi guru kaunseling anda dan nyatakan ingin mendapatkan perkhidmatan sesi kaunseling. Kena hadir ke bilik kaunseling, jumpa salah seorang daripada kami. Okey. Dan yang kedua, guru kaunseling akan menetapkan tarikh dan masa untuk temu janji sesi kaunseling bersama dengan pelajar. Jadi kami akan tetapkan masa lah. Cari masa, ruang yang bersesuaian. Okey. Dan yang ketiga, selepas dapat tarikh dan masa, pelajar perlu isi borang temu janji dan borang kebenaran bagi sesi kaunseling mengikuti ketetapan tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Borang ini sangat penting untuk diisi oleh pelajar, dan borang kebenaran sesi kaunseling ini perlu ditunjukkan kepada guru yang berada di dalam kelas. Dan dapatkan tanda tangan guru itu untuk hadir ke bilik kaunseling bagi mendapatkan perkhidmatan sesi kaunseling. Itu adalah tata cara untuk menetapkan temu janji sesi kaunseling dan menjalankan sesi kaunseling. Kena alert pelajar, tak boleh datang-datang macam tu saja. Okey, apa pula program? Anjuran unit bimbingan dan kaunseling. Program-program ini nanti juga pelajar tingkatan 1 pun tidak terkecuali. Okey, program yang menjadi anjuran unit bimbingan dan kaunseling ini antaranya yang pertama adalah program guru penyayang. Di bawah program guru penyayang ini sebenarnya ada lagi sub-sub program yang lain. Antaranya yang pertama adalah mengalu-alukan kehadiran murid ke sekolah. Nanti bersemuka 5 April kan. Datang ke sekolah, nanti kami unit bimbingan dan kaunseling dan bersama dengan rakan guru yang lain akan berada di hadapan sekolah iaitu pagar laluan pelajar untuk menyambut dan mengalu-alukan murid hadir ke sekolah. Okey. Dan yang kedua juga di bawah program guru penyayang adalah memberi penghargaan kepada pelajar. Sekiranya pelajar konsisten hadir ke sekolah sepanjang tahun, sepanjang sesi persekolahan, unit kami akan memberikan anugerah dan pengiktirafan kepada pelajar tersebut. Jadi, pastikan kehadiran anda 100% ya pelajar. Dan yang ketiga di bawah juga program guru penyayang adalah sambutan hari jadi pelajar. Ini tidaklah dilaksanakan setiap hari, tapi kami akan buat mengikut bulan untuk mengucapkan selamat hari jadi. Okey. Dan yang seterusnya program Jom ke Sekolah. Program Jom ke Sekolah ini juga adalah bertujuan untuk memastikan murid minat untuk hadir ke sekolah dan konsisten dalam menghadirkan diri ke sekolah bagi mengelakkan isu keciciran murid ataupun ponteng. Okey, jadi murid jom hadir ke sekolah, rajin-rajin belajar. Okey. Dan program yang ketiga adalah program mentor-menti. Di bawah program mentor-menti ini juga sebenarnya dia di bawah program guru penyayang. Program mentor-menti ini, mentor adalah terdiri daripada guru anda dan menti adalah terdiri daripada pelajar. Dan program mentor-menti ini akan ada modul yang akan diikuti oleh pelajar. Dan yang keempat, program pendidikan pencegahan dadah. Dan yang kelima, program minda sihat. Program minda sihat ini untuk makluman, sebelum ini dia adalah diberi tuju khas kepada pelajar tingkatan 4 saja yang berusia 16 tahun. Tapi bermula 2020, program minda sihat ini diperluaskan kepada semua pelajar dan tidak terkecuali kepada pelajar tingkatan 1. Okey, program yang seterusnya adalah program dasar warga emas, di mana program ini bertujuan untuk kita memupuk nilai tanggungjawab dan menghargai warga emas yang berusia 60 tahun dan ke atas. Dan yang seterusnya program peningkatan disiplin diri murid. Sekiranya pelajar mempunyai apa-apa isu disiplin, kekemasan diri, ponteng, merokok, tak mendengar kata cikgu, nanti pelajar itu akan dikelompokkan dan kita akan buat program ini. Okey? Dan yang seterusnya program perkembangan sasiah diri murid. Ini adalah berkaitan dengan nilai dengan adab kita, sama ada dengan rakan sebaya ataupun dengan guru-guru kita. So kena jagalah adab dengan nilai itu. Yang seterusnya program psikososial dan kesejahteraan mental
murid. Ini berkaitan dengan pengurusan emosi murid. Okey, bagaimana persediaan terutama pelajar tingkatan 1 untuk menyesuaikan diri dari alam sekolah rendah bertukar ke alam sekolah menengah ini. Okey, dah bersedia ke tu? Okey. Dan yang seterusnya, program pengurusan kerjaya murid. Tingkatan 1 tidak terkecuali sebab nanti bila saja bersemuka, kita unit bimbingan dan kaunseling akan memberikan ujian psikometrik kepada pelajar berkaitan dengan minat kerjaya. Jadi daripada situ pelajar merancang apakah kerjaya-kerjaya yang akan diceburi pada masa akan datang. Nampak? Itu baru sikit. Banyak lagi sebenarnya. Sab-sab di bawah program unit bimbingan dan kaunseling. Sebelum mengakhiri slot bersama unit bimbingan dan kaunseling, ada sedikit ucapan khas untuk pelajar tingkatan 1. Selamat datang ke SMK Kemenang dan ke alam sekolah menengah. Okey, semoga semua pelajar tingkatan 1 dapat menyesuaikan diri dengan perubahan era persekolahan ini, terutama dengan norma baharu ini. Kita masih dalam pandemik COVID-19 tau. Okey, jadi kekalkan kawalan pergerakan dan amalkan Standard Operating Procedure SOP demi kesejahteraan kesihatan bersama. Terus bersemangat dan belajar dengan rajin supaya kelak menjadi pelajar yang cemerlang dan insan yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat dan seterusnya negara. Itu pesanan daripada kami lah, unit bimbingan dan kaunseling. So itu saja daripada kami. Jaga diri, sentiasa positif, doa yang baik-baik dan teruskan kekal dengan SOP yang ada. Selamat datang ke sekolah. Sekian, terima kasih.